Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Sulaiman dan nombor metik saya 057779. Hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu casting tool. Casting tool itu merupakan rakaman digital komputer output screen. Ianya boleh merakam apa saja video dan boleh merakam apa yang berlaku di dalam komputer atau peranti yang lain sebagai laptop, telefon dan sebagainya. Dalam kata pendeknya, casting tool merupakan screencast iaitu rakaman video digital screen ataupun desktop pengguna yang lengkap dengan naratif masa nyata atau selepas disunting. Ianya sering digunakan sebagai tutorial video untuk membolehkan penonton seperti kita iaitu mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti pembelajaran yang terlepas oleh pensyarah kita. Baiklah, screencast ianya berkaitan dengan tangkapan skrin, tetapi tangkapan skrin yang screenshot itu dia berbeza kerana screenshot hanyalah satu imej kandungan komputer, manakala screencast merupakan rakaman video penuh. Baiklah, saya akan menceritakan bagaimana istilah casting tool itu tercipta. Pada tahun 2004, kolumnis Udal menjemput pembaca blognya untuk mencadangkan nama untuk genre yang baru muncul. Kemudian, si Udal itu memilih istilah siaran skrin yang dicadangkan oleh Joseph McDonald dan DJ Coley. Baiklah, di slide ini menerangkan kumpulan kami mengambil 3 apps iaitu OBS Studio, Zoom dan Screencast-O-Matic. Saya akan menerangkan sedikit sahaja tentang 3 apps ini. Yang pertama, OBS Studio. OBS Studio ini dapat merakam video dengan resolusi yang tinggi seperti resolusi 4K dan kemudian sesuai digunakan untuk streaming dan membuat tutorial. Kemudian, apps yang kedua iaitu Zoom. Zoom menyediakan kepada kita pelbagai filter yang menarik dan apabila kita merakam menggunakan Zoom, kita dapat menggunakan filter itu. Kemudian yang terakhir, Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic ini dia tiada pengurangan kualiti video selepas persembahan atau selepas perekodan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairi Nisa binti Mahir, nombor matrik 057747. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang casting tools iaitu Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic.com ialah satu laman web yang membenarkan pengguna membuat rakaman aktiviti skrin dan audio menggunakan applet berasaskan Java. Seterusnya, ia telah dihasilkan oleh A.J. Gregory pada tahun 2006. Terdapat 6 bahasa di dalam Screencast-O-Matic ini. Antaranya adalah bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Sepanyol, bahasa Portugis dan bahasa Itali. Aplikasi ini mempunyai kebaikan ciri yang ada pada aplikasi desktop yang serupa. Dan ini membenarkan anda merakam sebahagian daripada paparan skrin anda. Selain itu, pengguna boleh memilih resolusi skrin 640x480 atau 800x600 atau 024x768 atau skrin penuh. Seterusnya, Screencast-O-Matic boleh membantu menunjukkan dan mengajar penggunaan ciri perisian. Membuat Screencast-O-Matic membantu pemaju perisian memaparkan kerja mereka. Selain itu, terdapat kelebihan dan kekurangan pada Screencast-O-Matic ini. Antara kelebihan dia adalah amat berguna untuk mendemonstrasikan penggunaan perisian dan fungsi-fungsi lain pada komputer, pembentangan syarahan atau pembelajaran ringkas atau memberikan maklum balas terperinci mengenai tugasan pelajar. Yang kedua, video Screencast-O-Matic boleh dirakam dan ditonton pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja pengguna berada dengan adanya capaian internet dan pelayar web. Dan yang terakhir, pelajar boleh menonton video mengikut waktu yang sesuai untuk mereka. Dengan itu, Screencast-O-Matic amat sesuai digunakan bagi kursus-kursus dalam talian dan kursus-kursus gabungan. Seterusnya, kekurangan. Kekurangan Screencast-O-Matic ini tak banyak. Terdapat 2 kekurangan dia. Yang pertama, maksimum masa merakam hanya
15 minit saja. Dan kedua, tiada ciri rekod audio tersedia. Tetapi anda boleh menambah bunyi daripada mikrofon yang disambungkan ke PC. Output video yang terhasil akan menjadi senyap melainkan anda menggunakan mikrofon. Itu sahaja mengenai screencast O-Matic. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Usna binti Sulaiman, nombor matrik 057731. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk merakam skrin komputer dengan menggunakan screencast O-Matic. Pertama, install screencast O-Matic. Kemudian, terdapat simbol apabila sudah selesai download. Simbol skrin untuk merakam skrin sahaja tanpa webcam. Simbol webcam hanya untuk merakamkan apa juga yang berada pada webcam saja tanpa paparan pada skrin. Simbol box untuk merakamkan skrin dan webcam untuk paparan yang lebih dekat, dan terdapat video kita yang sedang bercakap. Kita hanya diberikan masa selama 15 minit saja. Untuk saiz, boleh pilih untuk saiz rakaman pada skrin di komputer anda. Okey, jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan screencast O-Matic. Okey, pertama saya akan memilih untuk record secara skrin. Okey, saya akan tekan button record. Okey, kemudian saya akan record menggunakan PowerPoint. Okey, di sini kita boleh menconteng. Okey, sini. Okey. Dan kita boleh exit drawing. Okey. Apabila sudah selesai, dekat sini ada button saat rakaman tu. Okey. Stop rakaman. Kat sini kita ada simbol done. Kita boleh pilih sama ada untuk save terus atau edit video tersebut. Thanks. Okey, kita akan dapat tengok balik rakaman video kita tadi. Okey, kemudian saya akan kita boleh taruh muzik. Kita boleh letak caption dekat video ni. Okey. Kita boleh save video dekat file, upload dekat screen O-Matic, upload di YouTube dan upload di Google Drive. Seterusnya iaitu aplikasi Zoom. Zoom iaitu Zoom Video Communication INC ialah sebuah perkhidmatan sembang dalam talian serta video telefon berpangkalan di San Jose, California, Amerika Syarikat. Perisian ini berkhusus kepada telekerja pendidikan jarak jauh, malah juga untuk tujuan perhubungan masyarakat yang mana ia mampu menampung sehingga 100 orang peserta dalam suatu tempoh yang ditetapkan selama 40 minit dalam pakej percuma. Ia merupakan antara perisian komunikasi seumpamanya yang paling terkenal di dunia. Zoom Meeting hari ini sangat popular dalam kalangan pengguna komputer dan telefon pintar di dunia, terutamanya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, kerajaan dan perniagaan. Memang tidak dinafikan bahawa kewujudan aplikasi Zoom Meeting ini sangat membantu terutama ketika pandemik COVID-19 sekarang. Dengan ini, aplikasi Zoom Meeting ini kita boleh menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran serta mesyuarat melalui persidangan video. Terdapat beberapa kelebihan menggunakan aplikasi Zoom. Antara kelebihan tersebut ialah yang pertama, ianya mudah digunakan, mudah difahami dan sangat sesuai untuk perhubungan komunikasi yang pantas. Yang kedua, boleh menggunakan sebaran alamat email untuk log masuk. Yang ketiga, dapat berkongsi skrin yang dikehendaki dengan ahli mesyuarat. Yang keempat, perkongsian fail boleh dilakukan di ruang sembang Zoom. Yang kelima, kualiti perkongsian skrin yang sangat baik dan aplikasi ini percuma. Yang keenam, membolehkan berkongsi maklumat menggunakan Google Drive, Dropbox, fail dokumen, gambar dan banyak lagi. Yang ketujuh, boleh menghantar teks ke dalam kumpulan, gambar dan audio. Yang kelapan,
Anda boleh mengadakan mesyuarat berjadual dengan menghubungkan jadual Zoom dan kalender. Dan yang terakhir, iaitu yang ke-9, anda boleh merakam persidangan web yang diadakan dan dapat ditonton semula oleh ahli yang tidak berpeluang turut serta. Antara ciri-ciri yang ditawarkan oleh aplikasi Zoom ialah yang pertama, video dan audio HD. Dengan menggunakan aplikasi Zoom ini, rakan komputer tidak perlu risau tentang kualiti video dan audio yang dipaparkan. Zoom menawarkan kualiti definisi tinggi dengan bilangan peserta sehingga 1000 orang dalam grid screen. Yang kedua, keselamatan. Aplikasi Zoom menawarkan keselamatan dengan teknologi penyulitan hujung ke hujung. Selain itu, aplikasi ini turut dilengkapi ciri keselamatan data laluan untuk setiap pengguna. Yang ketiga, rakaman dan transkrip. Selain dua ciri termelan di atas, aplikasi Zoom Meeting juga dilengkapi dengan ciri rakaman supaya aktiviti mesyuarat dapat didokumentasikan dan boleh dibuka semula pada bila-bila masa. Dan yang terakhir, perkongsian skrin. Aplikasi Zoom juga dilengkapi dengan ciri perkongsian skrin, jadi peserta pertemuan boleh berinteraksi dengan lebih interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Hayati binti Muhammad Hussein. Nama matrik 057889. InsyaAllah dalam video ni saya akan berkongsi kepada anda semua tentang aplikasi OBS Studio. Okey, apakah itu OBS Studio? OBS Studio atau namanya Open Broadcaster Software Studio merupakan rangkaian perisian yang membenarkan pengguna membuat rakaman skrin komputer untuk menghasilkan video pengekodan dan streaming secara langsung dengan sumber terbuka dan secara percuma. Okey, seterusnya aplikasi ini tersedia dalam beberapa versi iaitu Windows, Mac OS atau Linux. Okey, untuk pengetahuan anda semua, aplikasi OBS Studio ni adalah open source. Okey, open source tu adalah merujuk kepada sesuatu yang pengguna lain boleh akses dan edit serta share. Dan ada lagi satu iaitu software open source, yang mana dia bermaksud source code tu untuk software tersebut. Jadinya dia terbuka kepada orang ramai untuk menyimak ataupun nak edit dan juga nak buat penambahbaikan. Okay, baiklah, selain daripada merakam atau merekod video dan membuat streaming, fungsi lain bagi OBS Studio adalah boleh menambah background color pada scene, boleh menambah scene di dalam OBS Studio, boleh menukarkan paparan OBS Studio kepada Studio Mode, boleh menambahkan image atau poster pada scene di dalam OBS Studio, boleh menambah crawler di dalam scene OBS Studio, dan yang terakhir boleh menambah window capture di dalam scene dalam OBS Studio. Saya akan terangkan sikit apa itu nak menambah window capture di dalam scene OBS Studio. Okey, fungsi ni adalah paling penting di dalam OBS Studio sebab ia bertujuan untuk memaparkan live video conference yang mana ia mungkin melibatkan moderator serta panel-panel di dalam aplikasi panggilan atas talian, contohnya macam Google Meet, Zoom Meeting, Webex dan banyak lagi di dalam scene yang ada di dalam OBS Studio. Apa yang menarik tentang aplikasi OBS Studio ni adalah ia mempunyai banyak kelebihan. Okey, yang pertama, penggunaan yang percuma, tidak mempunyai watermark, tiada masa had limit untuk merakam video. Yang kedua, software ni mampu merakam aktiviti layar dan juga menggunakan webcam sekaligus. Kiranya boleh buat 2-in-1. Okey. Yang ketiga, saiz aplikasi ni ringan berbanding software yang lain. Yang keempat, sesuai digunakan kepada para pengguna untuk streaming dan membuat tutorial untuk mengajar atau sebagainya. Yang kelima, aplikasi ini menyokong dari pelbagai format media seperti video, audio dan gambar. Yang keenam, ianya mudah digunakan dan mempunyai layout yang simple. Ini amat membantu anda yang baru untuk menggunakan
menggunakan aplikasi ini. Tetapi apa yang kurangnya tentang aplikasi ini mempunyai user interface yang agak sukar untuk difahami oleh orang baru yang nak menggunakannya. Baiklah, hari ini saya akan membuat tutorial cara-cara untuk merakam video daripada apps OBS Studio. Yang pertama, kita harus pergi ke laman web www.obsstudio.com. Kemudian kita klik pada window untuk pengguna Windows seperti rajah pertama yang anda lihat pada slide. Okey, kamu klik ke window, kemudian kita menunggu sehingga download itu habis dan kemudian kita boleh menggunakannya. Setelah selesai download, klik OBS Studio pada desktop. Software tersebut akan keluar seperti di atas. Klik pada Start Recording seperti hujung kanan yang di bawah itu. Kemudian software akan mulai record screen. Seperti gambar di atas, OBS Studio telah mulai record screen sehingga klik pada Stop Recording atau butang pause. Untuk mengetahui file location screen record tadi, klik pada Setting dan klik tab Output. Semak pada Recording Path dan anda juga boleh menukar path mengikut kesesuaian masing-masing. Pada masa kini, di mana pembelajaran kebanyakannya dilakukan secara atas talian, dapat disimpulkan bahawa secara keseluruhannya, pembelajaran video dengan menggunakan casting tools ini mempunyai kelebihan serta kekurangan yang tersendiri. Tidak terlepas juga, casting tools ini dapat memberikan panduan alternatif dari sudut reka bentuk berdasarkan prinsip mengurangkan beban memori pelajar yang menggunakannya. Oleh itu, dengan wujudnya casting tools ini, ia dapat memberikan manfaat kepada penggunanya. Dengan adanya casting tools ini, pembelajaran secara atas talian boleh mengurangkan beban belajar.